Di Radio Suka Faham Islam Malaysia IKIM FM. Alhamdulillah kita kembali waktu ini meneruskan pertemuan menerusi destinasi. Jam kedua bakal berkongsi dengan anda ilmu menerusi inspirasi usahawan. InsyaAllah kurang lebih 30 minit ini bakal berkongsi dengan anda tetamu kita di Konti. Alhamdulillah saya amat besar hati kerana hari ini kita bersama dengan yang bahagia Tan Sri Muhammad Ali Hashim, merupakan Presiden Dewan Perniagaan Islam Malaysia di PIM. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terus bersemangat ya Tan Sri. Masya Allah. Dan hari ini kita nak mengupas tentang tajuk ni. Setengah orang rasa sensitif, tapi ni sangat-sangat penting untuk kita ketahui, iaitu tentang Melayu jiwa kecil tidak akan berjaya. Ni amaran ke macam mana ni sebenarnya Tan Sri? Ya. Ini sebenarnya mencerminkan sedikit sebanyak apa yang berlaku di luar sana. Betul. Di kalangan orang Melayu dan bukan saja orang Melayu, orang umat Islam ya. Kalau kita perhatikan hari lagi kita jauh ketinggalan di pinggir, dan kehadiran kita khasnya kita bercerita dalam bisnes ya, bisnes dan perniagaan. Dalam bidang bisnes dan perniagaan pun sangat kecil jumlah bilangannya. Jadi salah satu sebab ialah kerana ramai yang tak berani nak mencebur diri dalam bisnes, masih ragu-ragu, bimbang, takut nak berubah ya, takut nak menghadapi pembaharuan, takut nak mengambil risiko misalnya ya, takut gagal. Betul. Jadi ini mencerminkan semangat yang rendah, dan biasanya dia mencerminkan jiwa seseorang yang kecil, iaitu maknanya lemah semangat ya. Jadi kita kena perkara ini, kelemahan semangat ini perlu dibasmi, dibanteraskan, dan kalau tidak payah kita nak berjaya, nak menjadi satu bangsa besar di dunia dan umat terbaik di dunia, khairul ummah seperti yang disarankan oleh Islam ya. Jadi kita perlu ubah segala-gala ini, sebab hari ini kalau kata-kata kita masih perhatikan ramai yang begitu. Termasuk baru-baru ini juga saya menghadiri Kongres Pelan Pendidikan Kebangsaan. Dalam kongres itu juga, dalam bengkel saya kita bincangkan hal ini, iaitu kenapa anak-anak kita, pelajar-pelajar yang keluar daripada sekolah-sekolah ya, walaupun kadang-kadang ilmu pengetahuannya tinggi, kelulusannya tinggi, tetapi dari segi semangat, keyakinan diri sangat lemah. Jadi bila lemah semua ini, nak pergi temu duga pun dah ya, jadi tidak dapat meyakinkan orang lain ya. Apalagi besok kalau nak berniaga dan sebagainya. Jadi kita kena atasi ini, dan kadang-kadang kalau ditumpukan cuma kepada sudut ilmu saja, dia tidak dapat merangsangkan semangat. Jadi kita kena sedarkan hal ini. Itu sebab saya pilih tajuk ini untuk kita bincangkan pada minggu ini ya. Tak bermaksud bila mempunyai ilmu yang banyak itu sudah cukup ya sebenarnya untuk berada dalam lapangan ini. Jadi selain daripada ilmu, apa yang membolehkan jiwa Melayu ni besar? Kalau kita lihat bangsa-bangsa lain ya, China dan orang putih di barat dan sebagainya, banyak sekali contoh-contoh usahawan berjaya sehingga menjadi jutawan sekalipun. Bermula kecil-kecilan, bermula tak ada modal, susah payah dan tak ada ilmu pengetahuan pun. Satu contoh terbaik yang saya baru ni baca ialah bagaimana seorang pengunting rambut daripada pendandan rambut. Kita kalau pendandan pengunting rambut setakat mencari rezeki halal tu alhamdulillah kan. Tapi dia boleh menjadi jutawan melalui bisnes mendandan rambut dan pengunting rambut. Malah nilai harta dia apabila dia mati lebih 500 juta yang diwariskan kepada keluarga dia. Semuanya melalui bisnes, mula-mula dengan gunting rambut. Dia anak yatim sebenarnya. Namanya Sasun, Vidal Sasun kita kenal ya. Dia lahir di Britain dan sebagainya, dan anak yatim, dibesarkan di rumah anak yatim. 14 tahun umurnya, oleh kerana terdesak, keluarganya susah, ibunya dah mengantarkan dia untuk menjadi apprentice di kedai gunting rambut. Dan rajin, tekun bekerja. Tetapi yang lebih hebat ialah kemudian dia sampai umurnya 25 tahun, daripada 14 tahun, 11 tahun, dia dapat membuka kedai gunting dia sendiri. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia terus menjadi seorang pendandan rambut terkenal oleh kerana kewibawaannya, keberaniannya dan kegagahannya. Dia tidak lemah semangat. Dan kemudian dia juga tidak bergantung cuma kepada pengguntingan rambut, pendandan rambut. Sebab kalau itulah 10 jam, 12 jam sehari, itulah saja yang dia boleh buat. Tapi dia fikir dia kena cari jalan lain bagaimana nak mengembangkan hasil pendapatan dia. Dan dia membuat alat-alat, bahan-bahan ataupun produk-produk yang berkaitan dengan pendandanan rambut. Jadi itu menjadi industri besar sehingga menjadikan dia kaya raya, dan syarikat ini kemudiannya dijual dengan nilai 100 juta US dollar kepada Procter dan Gamble ya, yang salah sebuah syarikat multinasional. Jadi ini maksud saya, yang kenapa kita kena atasi kelemahan semangat ini. Kena ada semangat jati diri yang kukuh, kena ada keberanian yang hebat, kena ada cita-cita yang tinggi. Betul. Masalah kita ni ialah apabila para pelajar keluar sekolah, universiti ya, atau pekerja-pekerja baru, cita-citanya tak ada. Tak ada cita-cita, tak terfikirkan apa nak jadi besar. Asal dapat kerja sudah.
Itu antara ciri-ciri Melayu yang jiwa kecil. Kalau kita kecil jiwa, sampai bila kita tak ditakut lama dan tak dapat menjadi satu bangsa besar atau menjadi umat khairat ummah seperti yang disarankan oleh agama kita. Kalau takut jatuh memang tak pernah memanjat lah. Betul. Tak pernah nak merasa macam mana nikmatnya memanjat berada di tempat yang tinggi. Dan untuk anda rakan pendengar Kim FM, boleh anda ajukan soalan anda melalui talian. Kita buka talian di 0362051500. Bercakap terus bersama dengan Tan Sri Muhammad Ali Hashim di konti IKIM FM, dan juga melalui Facebook IKIM.FM, SMS typekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111, dan satu lagi medium melalui Twitter di Radio IKIM FM. InsyaAllah bakal berkongsi. Dan bila cakap tentang itu, Tan Sri, ada juga timbul persoalan, adakah bila kata nak berjaya dalam satu perniagaan, kita kena fokus satu perniagaan saja kemudian dikembangkan? Pada mulanya mestilah begitu, tetapi lepas itu kita kena jalan. Kalau macam Sasun tadi sebagai contoh, walaupun dia pergi ke bidang pengeluaran, pembuatan, manufacturing, dia pergi kepada bidang yang ada hubung kait dengan bidang asas dia. Masih satu lagi. Masih juga dalam pendandanan rambut. Kalau dia buat alat untuk macam menyikat rambut, memotong, guntingnya istimewa, dan sebagainya, dan juga gel-gelnya dengan minyak rambutnya, pewanginya apa semua berkaitan dengan rambut. Jadi dia tidak lari jauh. Itu satu model bisnes yang elok kita ikuti. Maknanya sebab kalau kita pergi jauh, pelbagaikan bisnes kita terlalu, nanti kita kehilang kepakaran. Hilang kelebihan rangkaian pelanggan kita. Jadi kalau pelanggan kita dah biasa gunting rambut dengan kita, dia lebih mudah nak membeli misalnya sikat istimewa, gunting ke, pendandan rambut ke, atau gel-gel ke, shampoo ke yang istimewa. Dah tentu lebih mudah sebab itu berkaitan dengan rambut. Jadi itu kalau ikut model yang diketengahkan oleh Vidal Sassoon itulah, sehingga menjadi jutaan. Maksud saya yang paling penting ialah bagaimana apa pun perniagaan kita. Ini contoh terbaik, iaitu dia mula sebagai penggunting rambut. Hari ini kita ramai anak Melayu, tapi ramai juga yang daripada Indonesia dan daripada India yang datang menjadi pendandan rambut. Maknanya kita kena lihat peluang bisnes itu, jangan kita perkecilkan. Sebab dalam dunia ni terdapat pendandan dan penggunting rambut yang boleh jadi jutawan. Betul. Jadi jangan kita perkecilkan nak cuma tunggu peluang terbaik daripada kerajaan. Tidak. Bisnes apa yang kita lakukan pun, menjual goreng pisang, nasi lemak, menggunting rambut, membuat pakaian sekolah anak-anak, menjual t-shirt ke yang kita cetak sendiri ke apa semua, kena ada cita-cita tinggi dan kena atasi fenomena manusia yang berjiwa kecil ini. Dan Profesor Hamka, salah seorang pendeta Muslim daripada Indonesia asalnya, Melayu, pernah menyatakan bahawa manusia yang kecil jiwa ini sangat menarik perhatian saya. Dia katakan bahawa orang yang kecil jiwa ini orang yang terus menyerah saja pada nasib. Ini yang banyak berlaku hari ini. Tak ada cita-cita tinggi, tak ada niat nak mengubah nasib sendiri, dan berjiwa budak. Dalam istilah berjiwa budak itu maknanya slave mentality, servant mentality. Cuma nak suka menjadi pekerja kepada orang lain, tak ada salahnya. Tapi kena ada cita-cita supaya satu hari nak menjadi toke, misalnya kalau di kalangan orang Cina, berjiwa budak. Tapi kalau kekal sebagai berjiwa budak, suka terus makan gaji, macam saya sebut tadi, makan gaji, rezeki halal, tak ada masalah. Betul. Tapi kalau kita nak jadi bangsa yang berjaya, lebih ramai anak bangsa kita kena ke depan. Bukan saja pelajar sekolah yang saya sebutkan tadi dengan kelulusan-kelulusannya, juga pekerja-pekerja di pejabat-pejabat kerajaan ke, GLC ke, pekerja-pekerja swasta, korporat, mesti ada cita-cita untuk memperbaiki diri. Apabila ada cita-cita ini, kita akan menambah ilmu pengetahuan, kita akan mencari. Dan antara lain yang Hamka juga sebutkan, orang yang berjiwa kecil ni dia bertuhankan kepada manusia. Ini yang bahayanya, sebab kadang-kadang kalau kita bekerja dengan tauke ke, dengan seorang majikan ke, kita terlalu bertuhankan kepada bosnya. Takut kadang-kadang sehinggakan kadang-kadang dia perintah kita, arah kita buat benda yang tak betul pun, yang melanggar halal haram, misalnya melanggar hukum Islam dan sebagainya, melanggar hukum syarak dan sebagainya, pun kadang-kadang kita lakukan. Ini kerana orang yang berjiwa kecil ni dia tak berani untuk menegakkan kebenaran, tak berani juga untuk menegakkan keadilan. Dan orang macam ini besok kalau timbul tsunami politik ke ekonomi, kita akan langsung lenyap, lemas, tenggelam dan sebagainya. Dan satu lagi ciri yang Hamka sebutkan, orang yang jiwa kecil ni orang yang takut kepada segala orang yang berpangkat. Maknanya bila ada orang tu besar pangkatnya, kemudian tambah lagi dengan bintang pingat penuh di dada dan sebagainya, kita ni terasa diri kita kecil. Zaman dahulu ada pepatah Melayu yang mengatakan seperti orang yang jiwa kecil ni pada saya seperti melukut di tepi gantang. Maknanya kita melampau merendahkan diri.
merendahkan diri itu ada baiknya tapi berpada-pada. Ya, dalam yang malangnya apabila kita dapati bahawa terlalu ramai anak muda kita, terlalu ramai anak bangsa kita yang terlalu merendah diri sampai dia mengizinkan orang lain mengatasinya, memperbudakkannya, ya, memperbodohkannya juga pun ada, ya, membuat segala yang tidak betul dan tidak berani untuk menegakkan kebenaran, menegakkan pendirian dia sendiri. Dan kadang-kadang dia pula takut kepada orang yang berharta. Silau melihat harta. Jadi terasa diri itu terlalu kecil, terlalu. Jadi ini yang perlu kita atasi, sebab kalau tidak kita atasi sikap jiwa kecil ini, terus lemah semangat, maka payah kita nak bersaing dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan hari ini pun kita semakin tertekan, bukan saja di Malaysia, bangsa Melayu, malah seluruh umat Islam. Ya, dan Islam sebenarnya cara terbaik, telah memberikan jalan keluar terbaik untuk kita mengatasi sikap kecil jiwa ini. Ya, iaitu dengan konsep-konsep seperti jihad, konsep-konsep seperti mengiktiraf umatnya sebagai umat khalifah, umat terbaik dan sebagainya, insan kamil, iaitu manusia makhluk yang dicipta daripada acuan yang paling hebat, paling baik, paling canggih, ahsanut taqwim, itu istilah Al-Quran. Maka semua ini membuktikan bahawa Islam mengajak kita supaya menanggalkan dan menanggalkan segala sikap, pandangan hidup, worldview, persepsi yang memudaratkan, yang merendahkan martabat kita. Jadi ini yang perlu kita beri perhatian. Itu dia. Kita ni manusia ciptaan paling canggih, kata Tan Sri sebentar tadi. Kita nak ambil panggilan dari rakan-rakan pendengar kita. Kita nak raikan rakan-rakan yang buat panggilan bertalu-talu dari tadi sebenarnya di 036205 1500 memanggil pertama. Dia harap bersedia. Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Jafar dari Melaka. Ya, Encik Jafar, silakan dengan soalan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Jafar. Ada juga satu soalan. Ya. Okey, apa pandangan Doktor tentang berkaitan perniagaan network marketing? Apa dia? Perniagaan apa? Padam radio? Network marketing. Ini macam MLM ya? Dia lebih kurang MLM, tapi Ya. melalui sistem. Apa pandangan Doktor? Melalui sistem. Ya. Terima kasih. Ya, kita kalau nak mula berniaga dah tentulah yang antara paling penting yang kita perlu cari peluang ialah untuk mendapat kita dapat kita mencari kelebihan untuk bersaing dengan orang lain. Dan apabila kita mula nak berniaga, kadang-kadang kita tak tahu, produk kita pun tak lengkap, tak ada pun apa semua, ya. Dan salah satu cara ialah kita kena network. Seperti tadi sebelum ini program ni ada terdapat dengan kumpulan Al-Baghdadi, ya. Dia juga menawarkan network sebenarnya kepada usahawan-usahawan baru, ya, dengan sistem kaedahnya, latihannya, dengan juga pembiayaan modal yang boleh disampaikan, ya, melalui network dia dan sebagainya. Jadi pada saya ini satu perkara yang asas, ya, kalau kita kita kena utamakan pembinaan jaringan dan network dalam bisnes untuk membina kekuatan. Sebab kalau kita nafsu-nafsi sendiri-sendiri, payah nak berjaya. Mudah orang kalah tewaskan kita, mudah kita kecewa, hampa dan mudah juga kalau kita kecil jiwa, terus akan kecil jiwa, ya, takut dan sebagainya. Jadi sangat penting kita network. Itu sebab juga antara network yang digalakkan ialah juga termasuk menjadi ahli-ahli Dewan-Dewan Perdagangan dan sebagainya. Misalnya dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia terdapat beberapa network rakan jihad bisnes yang sangat aktif, seperti di Johor Bahru, di Putrajaya, di Pasir Gudang, di Melaka dan sebagainya, yang juga memberi kekuatan, menawarkan kekuatan network kepada peniaga-peniaga dan usahawan supaya kita tidak bersendiri-sendiri. Jadi kalau jatuh bangun pun, kalau ada bersama dengan orang lain, mudah kita bangkit semula. Ya, kalau jatuh sendiri tu maknanya terus tak ada orang nak dapat membantu. Betul. Nak membina semangat semula pun sangat susah. Jadi sangat penting network ini, dan kita kena cari kalau benar-benar nak berjaya. Bina network kita, cari network kita bersama-sama. Lebih-lebih lagi umat Islam, sebab kita umat berjamaah. Maknanya bukan sendirian berniaga pun, ya. Kena cari rangkaian networknya, jamaahnya, supaya kita dapat bangkit dengan lebih mudah. Ya, cari dahan yang boleh kita paut, ya, insya-Allah. Dan ini ada soalan yang terbaik juga daripada rakan kita di Facebook, daripada Aisyah Rafi. Katanya, Assalamualaikum Tan Sri. Kata beliau bermula dengan perniagaan internet sebab lepas graduate tak ada modal. Kata alhamdulillah tahun lepas beliau berjaya buat sale lebih daripada RM100,000. Cuma sekarang ini beliau ada masalah tak cukup
modal untuk kembangkan perniagaan. Saya rasa jiwa kecil je sebab modal yang kecil. Mohon pandangan daripada Tan Sri. Ya, di situlah tadi yang kita kena bijak dan pintar, kena cari jaringan bisnes kita tu kena juga mengandungi juga meliputi orang-orang yang boleh membantu kita mencari modal. Ya, misalnya network kita kena network lah dengan banker, dengan institusi-institusi kerajaan yang atau badan-badan kewangan yang boleh membantu kita mendapat modal. Tapi kalau kita perhatikan pengalaman banyak peniaga-peniaga lain, network yang paling penting asasnya ialah network keluarga sendiri. Keluarga kena bantu-membantu. Ini satu kelemahan kita orang Melayu oleh kerana kita tidak bina network ini. Antara keluarga pun kadang-kadang kita bergaduh, berpecah. Kadang-kadang bukan sebab berniaga, sebab politik mungkin. Tapi apa pun tapi yang penting sebelum kita dapat menarik orang menanam modal kepada kita ialah kita kena yakin diri. Itu sebab tak boleh ada lemah semangat tadi. Orang kalau nak memberi pinjaman, nak melabur modal, duit dia ke dalam bisnes kita dan sebagainya, itu caranya. Dia akan memilih orang yang betul-betul ada yakin diri, bersemangat. Dia yang boleh memberi keyakinan bahawa bisnes dia itu boleh dijayakan. Jadi itu sebab kita kena ketepikan sikap-sikap seperti melukut tepi gantang tadi, terlalu segan. Orang Melayu ni kadang-kadang malangnya, kita macam dulu ada pepatah mengatakan hidup segan mati tak mau. Hari ini di kalangan peniaga malangnya ramai yang kaya segan, miskin tak mau. Maknanya itu satu lagi ciri jiwa kecil ini. Dia segan nak kaya. Walhal Islam bukan anti kekayaan, malah harta kekayaan itu salah satu daripada matlamat besar maqasid al-syariah, dan menjaga harta kekayaannya, membazirkannya juga mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta kekayaan itu memang patut kita buru, kita ini kejarkan, tetapi bukan untuk diperibadikan segala-galanya sampai lupa tugas tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi dah diperuntukkan institusi-institusinya untuk memudahkan kita, zakatnya, wakafnya, sedekahnya dan sebagainya. Jadi pada saya tak ada masalah sebenarnya. Sangat mudah bagi kita untuk menjadi seorang usahawan Muslim yang berjaya, yang juga boleh menggunakan kejayaannya untuk beribadah untuk dirinya sendiri dan keluarga, dan juga untuk beramal saleh, untuk membawa sebanyak-banyak manfaat kepada masyarakat. Sebab Islam menyatakan bahawa sebaik-baik manusia ialah manusia yang membawa sebanyak-banyak manfaat kepada manusia lain. Ya, insya-Allah. Dan waktu ini kita buka lagi talian untuk anda tanyakan soalan di 0362051500, dan kita ada soalan daripada Facebook waktu ini, Tan Sri, daripada Nur Alif. Dia kata soalan mudah, bagaimana nak menjadi insan yang berjiwa besar? Adakah cuma kita mengatakan saya berjiwa besar, maksudnya kita dah berjiwa besar, ataupun bagaimana sebenarnya cara nak merintis jalan jiwa besar, atau kita kena berkawan dengan orang yang berjiwa besar baru kita berjiwa besar? Betul, ya. Itu juga penting, sebab kalau kita salah kawan pun, kawan boleh mempengaruhi kita, kawan boleh merosakkan kita. Tapi maknanya kita kena cari kawan yang boleh memberangsangkan kita. Tapi yang paling mudah ialah kalau kita sebagai Muslim, berbalik kepada Islam, pegang asas-asasnya. Islam, kalau kita bekerja di pejabat misalnya, orang panggil kita kaki tangan. Nah, itu melemahkan jiwa kita. Kaki tangan tu maknanya orang tak ada kepala, tak ada jiwa, hati perut pun tak ada, jadi tak boleh berani. Jadi kita, sekalipun orang panggil kita kaki tangan, kita kena hormat diri kita dan hormat orang lain. Perhatikan apa yang Islam panggil, saya sebutkan tadi, seperti ahsanut taqwim, iaitu makhluk yang dicipta daripada acuan yang paling canggih, paling hebat. Tetapi lebih daripada itu, Islam juga mengiktiraf setiap seorang Muslim, insan Muslim, sebagai khalifah. Apa maknanya khalifah? Khalifah maknanya kita boleh mengatasi, mengubah nasib masa depan kita. Seperti maksud ayat Quran yang jelas menyatakan, selalu dipetik bagi usahawan, merangsang usahawan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib satu kaum selagi kita tak ubah apa yang ada pada diri kita. Itulah antara panduan kita untuk menguatkan jiwa kita supaya menjadi jiwa besar, berani, bersemangat. Dan orang yang boleh mengubah dirinya, suasananya, keluarganya, mengubah masa depannya, ialah orang yang berjiwa khalifah. Dan ini yang penting, jiwa khalifah ni maknanya kita boleh membuat sesuatu untuk mengubah masa depan, untuk menentukan kita dapat menyumbang. Semuanya tertakluk kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi memang kita disuruh berikhtiar, berusaha, dengan gigih dan sebagainya. Kalau orang lain boleh berjaya, insya-Allah kita juga boleh berjaya. Dan jiwa khalifah ini harus menggantikan jiwa melukut atau jiwa kecil tadi, dan maknanya berbalik kepada Islam. Dan antara salah satu cara yang saya sendiri alami waktu nak memberangsangkan, nak membina semangat di Johor Corporation sewaktu saya CEO selama 28 tahun, ialah menggunakan konsep seperti berjihad menerusi bisnes. Berjihad menerusi bisnes tu maknanya bukan saja jiwa besar, kita kena berani, dan kalaupun kita jatuh
Ya, sebab dalam bisnes ni, dalam perniagaan dah tentu banyak jatuh bangunnya. Bankrupt pun ada banyak syarikat Johor Corporation yang bankrupt, yang saya sendiri tutup 35 ke 40 buah. Ya, tapi tak usah kita cerita nak hebahkan masuk radio, masuk TV, buat apa melemahkan semangat. Kita tumpukan kepada syarikat yang berjaya seperti KPJ, KFC, Kulim dan sebagainya yang bernilai berbilion ringgit. Jadi maknanya bisnes kecil-kecilan pun begitu. Dan jangan terus biarkan cita-cita itu kita kecil saja. Ya, banyak orang Melayu lagi dia berniaga ala kadar. Jadi kena ubah, kena ada cita-cita, kena ada semangat, kena ada perjuangan. Yeah. Dan kalau nak diperjuangkan bisnes sebagai satu jihad, maknanya peringkat global sehingga boleh membantu orang Palestin, membantu orang Iraq, orang Syria satu hari, Mesir dan sebagainya. Ya, oleh kerana mereka ramai mereka kemiskin dan sebagainya. Yeah. Jadi yang boleh membantu ialah orang yang tangannya di atas, tangannya memberi, iaitu mereka yang berupaya tinggi. Dan hari ini nak memberi maknanya kita kena ada hasil, pendapatan, kekayaan, harta. Dan hari ini sektor korporat, sektor bisnes memangkinkan. Orang lain boleh buat. Saya sebutkan tadi seperti Vidal Sassoon tadi, penggunting rambut ya, yang anak yatim dan sebagainya, akhirnya menjadi jutawan hebat. Dia pun tak ada pelajaran sebenarnya. Sama seperti Lim Gotong di Malaysia. Tidak ada pelajaran ilmu pengetahuan, tetapi berjiwa besar. Jadi ada dua perbezaan. Maknanya ada perbezaan antara keputusan tinggi dalam pelajaran, pendidikan, itu baik. Tapi tidak mencukupi kalau nak berjaya dalam bisnes. Kalau dah ada itu seharusnya lebih mudah. Tapi kalau kita tak ada pun, ini satu kehebatan bisnes. Dia memberi ruang dan peluang bagi orang yang tak ada ilmu pengetahuan, tak ada sijil kelulusan tinggi pun boleh berjaya dalam bisnes. Ya? Yeah. Dan kita belajar salah satu sikap jiwa besar orang Cina. Saya pernah bertemu dengan orang Cina yang dia bagaimana dia menasihatkan anak dia. Dia ni tak mampu nak hantar anak dia pergi universiti. Dia kata, tak apa nak, engkau kerja, kau jadi ahli usahawan bisnes berjaya. Satu hari bila engkau berjaya besok, engkau akan melantik, menggajikan orang yang ada ijazah sampai PhD pun boleh kerja dengan kau. Itu semangatnya. Bukan kita, kalau kita lemah jiwa, kita lemahkan semangat anak kita. Allah, bapak tak boleh, tak mampu nak hantar anak, tak ada modal apa semua ya. Kita akan melemahkan semangat. Jadi kalau tak ada modal tadi, jangan jadikan itu alasan untuk tidak memburu kejayaan. Ya, itu yang paling penting. Pendidikan itu bonus ya. Dan pendidikan itu bonus. Dan orang yang ada pendidikan seharusnya mempunyai lebih kelebihan. Betul. Dia memahami lebih, ya, bersedia dengan minda yang lebih cergas dan sebagainya. Seharusnya dia lebih mudah berjaya. Ya, tetapi ini bukan makna orang yang tak ada kelulusan langsung tak boleh berjaya. Betul. Dan waktu ini kita nak layankan lagi rakan-rakan kita di talian kita 0362051500 bersedia harapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri. Ya. Saya. Siapa di sana terlebih dahulu? Dewan Perniagaan Melayu Islam buat seminar di seluruh Malaysia ataupun kita kata maknanya dalam sebulan sekali tu setiap ibu negeri tu Dewan Perniagaan mengadakan seminar untuk orang yang berminat. Namanya siapa Encik? Wan Husin. Encik Wan Husin. Terima kasih Encik Wan Husin. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya bergantung juga kepada sejauh mana, sebab Dewan Perdagangan Islam Malaysia ini mempunyai cawangan di seluruh negara, di negeri-negeri. Sebenarnya telah pun berjalan. Dalam minggu ini, lusa saya akan turun ke Johor untuk menghadiri dan menyampaikan ceramah dalam satu convention berkenaan dengan keusahawanan. Jadi seperti yang saudara Wan Husin sebutkan tadi, ya, memang ada dijalankan. Cuma mungkin yang perlu kita buat ialah supaya lebih cergas lagi, lebih kerap diadakan, dan insyaAllah ini akan kita lakukan dengan kerjasama semua rakan-rakan seperjuangan di peringkat negeri-negeri, insyaAllah. InsyaAllah. Kita raikan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Intan dari Melaka. Ya, Intan, silakan. Tertarik dengan statement Tan Sri tadi berkaitan dengan jiwa besar ni kan. Ya. Dalam proses kita ni orang Melayu nak mendapatkan jiwa besar, bagi pendapat Tan Sri, adakah artinya kita ni menghadiri banyak talk show yang merata ada sekarang ni kan berkaitan dengan nak menjadi usahawan and all that. Kalau ikut orang Cina tu, mereka tak ada semua, so nak minta pendapat. Betul. Dia, kalau kita perhatikan orang Cina, ada juga dia, tetapi dia lebih banyak belajar daripada orang Cina lain yang berjaya. Dia menjadi apprentice ke, macam tadi Vidal Sassoon kita katakan ya. Jadi orang Melayu ni oleh kerana tak ramai ahli usahawan di peringkat masyarakat. Jadi peluang kita untuk bekerja, belajar secara langsung daripada orang berjaya kuranglah. Ya. Tapi apa pun, yang paling penting ialah kita balik kepada asas, iaitu mengenali jati diri kita sendiri. Yeah. Sebab kalau tidak, ya, ini yang berlaku. Apabila orang nak mencari, dia bukan berjiwa besar, banyak orang Melayu yang berniaga ni. Yang lebih malang ialah apabila dia bernafsu besar.
Ya, jiwa kecil tapi nafsu besar. Ini masalah besar. Sebab bila dia mengejar memburu harta kekayaan, dia dapat. Bila dia tak jiwa besar, tak berteras kepada nilai-nilai jati diri yang suci mulia seperti yang digariskan oleh Islam, dia terlupa diri. Dia menjadi nafsu-nafsi, dia rakus, dia rasuah, dia korupsi, kroni, ya. Dan ini yang berlaku di negara kita. Banyak yang berlaku, kita lihatlah. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terus berlanjutan. Jadi setiap kita, tak kira usahawan atau bukan, di bangku sekolah lagi pun, di universiti-universiti, semua pelajar-pelajar Melayu mesti tanamkan semangat untuk bercita-cita besar dan berjiwa besar ini, dan menghakiskan segala sikap seperti melukut tepi gantang. Hari ini mudah benar kita takut, seperti Hamka kata tadi, kepada orang yang berpangkat, ya. Takut kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Pandang Mercedes saja dah, ya. Kita dah gementar dah apa semua, ya, walau kita naik Proton Saga. Kalau orang Melayu di zaman dulu ini semua, dia tidak bukan dia tak ada perasaan takut atau rendah diri, semakin tercabar juga. Dan dia tahu jati diri dia. Dia akan terus menegakkan kebenaran, berjihad, berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, ya, dan mengatasi segala cabaran ini walaupun sekalipun misalnya di kekurangan modal. Itu sebab cara ini yang digunakan oleh atuk nenek pejuang-pejuang kemerdekaan kita dahulu. Ingat dahulu waktu mereka berjuang kerajaan, bergadai golok, jual rantai emas. Itu menunjukkan orang yang berjiwa besar. Dia pandang jauh. Dia lebih sayangkan bangsa, agama dia, negara dia. Dia pandang jauh, dia sanggup berkorban. Jadi orang yang berjiwa besar ni sanggup berkorban, dan dia tak mandang diri dia walaupun dia tak ada harta. Orang Melayu ketika itu tak ada harta. Tak ada berbandingan hari ini. Ya, memang sangat miskin rata-rata. Tapi dia sanggup, oleh kerana ada kebesaran jiwa itu, sanggup berkorban jiwa raga bersama-sama. Dia pakat, bersepadu dan sebagainya. Ini yang perlu kita kembalikan. Supaya mudah kita meyakinkan sebangsa, supaya dapat tolong-menolong antara satu sama lain. Ya, membantu-membantu supaya bukan nafsu-nafsi. Yang kita bimbang ini lagi ramai, khasnya di kalangan peniaga, usahawan, yang terlupa diri, lebih nafsu-nafsi dan terlupa nak berpakat. Kekuatan kita seperti orang pepatah Melayu, ya, kalau penyapu tu, kalau secekak, ya, kalau sebatang lidi mudah dipatahkan. Betul. Dan muafakat itu berkat. Itulah yang perlu kita jayakan. Itu dia. Dan waktu ini kita nak ikan seorang lagi memanggil terakhir kita petang ini, insyaAllah, bersama dengan siapa di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Hakim, ya? Ya, saya. Siapa di sana? Dr. Zainal. Sempat bertanya lagi, ya? Sempat. Satu lagi soalan. Silakan Dr. Zainal. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Zainal, sila. Saya nak bertanya tentang kejayaan perniagaan, sebab saya memang konsultan semasa tu United Nations lah. Ya. Konsultan saya balik negara. Definisi kejayaan dalam Islam ni agak berbeza, sebab kalau kita tengok perniagaan Cina ni, ya, apa yang lalu memang melintang lah, di patahnya. Ya. Jadi kita orang Islam ni, kejayaannya definisinya. Saya sangat sedih tengok orang Islam banyak berniaga tak solat. Dia tak solat. Ya. Jadi, malah Nabi bila pergi ke pasar, dia tengok orang campur produk pun tak ada kualiti pun Nabi tegur, kan? Betul. Jadi redefinasi kejayaan ni kena redefine, kena agama kita tuntut redefinition. Sebabnya jihad ni balasannya akhirat, bukan. Itu saya punya konsep yang saya faham dari segi jihad ni tapi dalam Islam pun kejayaan mesti ada keuntungan. Uthman bin Affan memang kaya raya, betul, dan sebagainya. Tapi kita nak define bahawa kejayaan itu hanya dari dalam agama. Kalau betul. Sama ada benda ni berlaku. Betul. Seperti yang Dr. Zainal kata, ini kebimbangan kita. Kita lihat hari ini banyak orang yang berniaga, ya, dalam bisnes dan sebagainya, menceburkan diri tanpa berfikir panjang. Dan yang paling bimbang ialah bila dia meniru, menciplak. Meniru dan menciplak kejayaan orang lain itu tak ada masalah. Sebenarnya satu perkara yang logical, yang memang seharusnya kita lakukan kalau nak cepat berjaya. Belajar daripada orang lain lebih berjaya. Cuma kadang-kadang kita terlupa. Orang lain tu berjaya mengikut kaedah lain yang kadang-kadang bertentangan dengan Islam, oleh kerana mereka bukan Muslim. Bukan salah mereka. Ya, bukan semua orang yang bukan Islam tu menipu, tidak. Tapi kadang-kadang halal haramnya tak sama dengan kita. Pantang larangnya, dia tak ada konsep syurga neraka sama dengan kita dan sebagainya, dosa pahalanya. Jadi terlupa tentang bab itu. Dan ini merosakkan, sebab apabila orang Melayu melihat banyak ahli bisnes yang terlupa diri, ya, langsung terbabas. Rasuah ke, korupsi ke, ya, ke naik kelab ke, minum ke, apa semua sampai. Jadi contoh-contoh seperti ini yang menyebabkan orang Melayu yang mula-mula nak berniaga pun tak nak jadi berniaga. Semangat untuk berniaga tu makin pupus oleh kerana takut
nanti menjadi materialistik, individualistik, duniawi seperti orang macam ini. Itu sebab orang macam ini kita kena mudah-mudahan insya-Allah kita doakan dan kita usahakan supaya mereka akan insaf dan bertaubat dan balik semula kepada, itu sebab saya sebutkan tadi, jati diri kita sangat penting dalam perniagaan ini, jangan dilepaskan. Cara Islam tak boleh di institusi-institusi Islam. Itu sebab dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia misalnya kita tak nak saja contoh korporat swasta barat hari ini yang merosakkan sistem ekonomi. Kita tak nak ikut contoh itu. Apa contoh yang paling elok? Iaitu contoh wakaf korporat misalnya. Jadi kalau wakaf yang kalau syarikat korporat yang biasa ni, dia lebih keparat kadang-kadang daripada korporatnya. Dia lebih menindas orang lain, menzalimi, menipu, menekan, memonopoli, mengeksploitasi. Tapi kalau dia wakaf korporat, dia akan menjayakan bisnes dia, berlandaskan nilai-nilai Islam. Dia sudah tentu akan mengutamakan segala yang dianjurkan oleh Islam, dan menegakkan nahi mungkar, amar makruf, menegakkan keadilan, menegakkan bendera Islam itu pada akhirnya, supaya umatnya insya-Allah akan dapat bangkit semula sebagai khalifah di muka bumi seperti yang dijanjikan oleh Islam. Tapi kita semua yakin, kita percayalah bahawa kita tak boleh bangkit semula bangsa Melayu dan umat Islam kalau kita tidak berjaya dalam bidang bisnes. Sebab asas kejayaan bangsa-bangsa di dunia hari ialah kekuatan ekonomi terlebih dahulu. Apabila ekonomi kuat, ekonomi teguh, politik pun boleh teguh dan tidak mudah dibeli dan dikompromi oleh orang lain seperti yang banyak berlaku di negara Islam hari ini. Jadi sangat penting kita doakan dan kita kerjasama ramai-ramai supaya dapat mengenengahkan barisan usahawan yang berjihad menerusi bisnes masing-masing. Tak kira GLC ke, koperasi ke, syarikat swasta, syarikat milik keluarga, semua sekali. Semua kena ke depan asalkan semuanya berlandaskan kepada nilai Islam dengan niat suci mulia untuk kepentingan bangsa, agama dan negara. InsyaAllah. Saya kira itu sebagai penutup kesimpulan juga ke Tan Sri ada nak sikit? Itulah. Jadi ini yang penting. Maknanya mesej yang saya nak sampaikan ialah juga bukan saja kepada usahawan dan sebagainya, pada para pelajar pun seperti yang saya sebut dalam kongres tadi, pada para guru, pendidik-pendidik kita kena semaikan minat untuk berniaga ni tetapi berlandaskan nilai Islam, daripada awal lagi. Kalau nak melentur buluh kata orang Melayu, naklah daripada rebungnya lagi. Jadi walaupun ibu bapa sendiri sentiasa mengingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya menanam semangat untuk berniaga, untuk berdikari, supaya akhirnya semua kita dapat menjadi umat al-yadul ulia, iaitu umat yang tangan di atas, tidak meminta-minta, tidak menjadi seperti melukut di tepi gantang, tidak jiwanya kecil, semua bergantung hidup pada orang lain, kemudian besok orang lain yang kita kompromi semua, dia beli semua sekali, dia politik, kuasa politik dalam tangan kita pun boleh dibeli, dan ini yang merugikan dan merosakkan perjuangan bangsa. InsyaAllah kuatkan jati diri. Buat kata Tan Sri sebentar tadi, jangan kaya segan, miskin tak mahu, Buat kata pemanggil kita Dr. Zainal tadi, mencabar setiap yang lalu, insya-Allah menerusi perniagaan, besarkan jiwa Melayu, jiwa kecil tak akan berjaya. Terima kasih kepada yang bagi Tan Sri atas perkongsian pada minggu ini. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Tan Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.